Okey, so bab yang ketujuh, kita memberi tumpuan kepada satu, masih lagi lanjutan daripada bab yang keenam mengenai pasaran wang. Tapi bab yang ketujuh kita memberi tumpuan kepada penerbitan dan juga analisis kedok LM. Jadi kalau refresh semula sebelum ini kita telah menerbitkan kedok IS, investment saving, iaitu kesimbangan di sektor benar. So analisis IS dan LM is very important dalam analisis makroekonomi untuk kita membahaskan keberkesanan dasar dasar fiskal ataupun dasar kewangan dengan menggunakan analisis ISLM. So di peringkat undergraduate, I think ISLM ni adalah satu model yang diterima pakai lah, walaupun yang terkini memang kita tak pakai lah LM. Tapi untuk makroekonomik level 1, okey lah, kita boleh introduce this model ISLM. Right, so ini kita boleh sikit. Ini pun kita telah bincang tadi permintaan wang. Okey, seterusnya kita nak terus kepada definisi ataupun definisi kedok LM. Jadi L stand, okey, apa yang awak faham mengenai LM? L stand for what? Kalau IS, investment kan? Kalau sektor benar, kalau IS, I investment, S saving. Okey, kalau LM, kita terbitkan daripada kesimbangan di pasaran wang. Jadi maksud dia mestilah ada permintaan wang dan mestilah ada penawaran wang kan? Jadi maksud di sini L adalah liquidity. Okey, L adalah liquidity, maksud dia money demand lah. Money demand tu actually dia adalah kecairan ataupun liquidity, dan M adalah money supply. Jadi sebab tu kita panggil kedok LM. Itu satu kedok yang menunjukkan pelbagai kombinasi kadar bunga yang memberi kesimbangan. Okey, pelbagai kombinasi kadar bunga dan pendapatan apabila pasaran wang berada dalam kesimbangan. Jadi pasaran wang berada dalam kesimbangan apabila permintaan wang iaitu L sama dengan penawaran wang M. Jadi sebab itulah kita nama sebagai kedok LM. Berbeza dengan kedok IS yang menunjukkan pelbagai kombinasi kadar bunga dan pendapatan apabila pasaran wang berada dalam kesimbangan, kedok IS mencerun ke bawah ataupun mencerun negatif tapi kedok LM mencerun positif. Jadi maksud dia apabila kadar bunga meningkat, pendapatan meningkat. Tapi kedok IS, kadar bunga meningkat, pendapatan turun Jadi itu beza dia, kedok IS dan juga kedok LM. Alright. Okey, jadi kedok LM ni bentuk begini Jadi maksud dia apabila kadar bunga meningkat dari katakan R0 ke R1, maka pendapatan juga meningkat daripada Y0 ke Y1. Jadi maksud dia kalau kita ada dua titik kat sini, titik A, okey, titik yang pertama iaitu kesimbangan di pasaran wang. Jadi maksud dia pada titik A ini permintaan wang akan sama dengan penawaran wang. Jadi bila permintaan wang sama dengan penawaran wang, kita dapatlah tingkat kadar bunga kesimbangan. Okey? Begitulah seterusnya jika kadar bunga naik daripada A ke B. Jadi kenapa kadar bunga naik? Kita telah bincang tadi. Kita boleh menggunakan permintaan wang dan penawaran wang. Jadi kenapa kadar bunga naik? Jadi kadar bunga naik disebabkan banyak faktor lah. Faktor pertama apabila bank pusat katakan mengurangkan penawaran wang. Jadi kalau money supply beralih ke kiri, jadi kadar bunga naik kan. Okey, ataupun orang ramai meningkatkan permintaan wang. Okey, jadi kalau MD akan balik ke kanan, kadar bunga juga akan naik kan. Jadi bila kadar bunga naik, so kesan dia dalam kes ini dia akan beri kesan kepada kedok apa tadi? Kesimbangan di pasaran wang. So dalam kes ini bila kadar bunga meningkat, maka pendapatan juga meningkat. Jadi kes hubungan positif di antara pendapatan dan juga kadar bunga. Okay, cuba kita lihat rajah berikutnya Rajah berikutnya kita nak terbitkan kedok LM. Okay, so very simple bagaimana nak terbit kedok LM. Contoh rajah A Rajah A adalah kesimbangan di pasaran wang. Contoh katakan apabila money supply garis warna hijau ni bersilang dengan permintaan wang MDY0 menghasilkan kesimbangan kadar bunga pada R0 pada titik A Jadi kesimbangan pada titik A ini kita boleh plotkan ke rajah sebelah, iaitu katakan pada kadar bunga R0 di sini. Okey, maka kita akan dapat pendapatan kesimbangan adalah Y0 kat sini. Bagaimana kita dapat? Sebab pendapatan kesimbangan Y0 ini adalah daripada porsi permintaan wang.
iaitu MD berfungsi kepada Y kosong. Maksud begitu. Alright. Okey, seterusnya, apabila pendapatan meningkat daripada Y0 ke Y1, maksud begitu kita tahu bahawa peningkatan pendapatan akan memberi kesan kepada permintaan wang. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyaklah wang yang dipegang. Jadi permintaan wang akan bergerak ke kanan dari MDY0 ke MDY1 dan menghasilkan keseimbangan baharu di pasaran wang, iaitu pada titik B. Dan pada titik B, kalau kita lihat, kadar bunga telah meningkat dari R0 ke R1. Okey? Jadi bila kita plot keseimbangan yang baru ini, titik B, di rajah sebelah, maka peningkatan kadar bunga R1 yang ni telah meningkatkan pendapatan. Okey? Daripada Y0 ke Y1, maksud itu dalam kes ni pendapatan naik pada Y0 ke Y1. Jadi maksud sini adalah KLM memberi maklumat kepada kita, iaitu pelbagai kombinasi kadar bunga dan pendapatan yang memberikan tingkat keseimbangan di pasaran wang. Dia maksud dia E1, B1 ke, permintaan wang akan sama dengan penawaran wang. So dalam kes ni E1 dan B1 menunjukkan bahawa pasaran wang adalah seimbang. Alright. Jadi mana-mana titik yang berada di luar KLM, okey, katakan berada di sebelah kiri, okey, ataupun sebelah kanan, maka pasaran wang tidak seimbang. Kita akan lihatlah bila pasaran wang tidak seimbang, okey, di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan, dalam bentuk apa? Adakah permintaan wang melebihi penawaran wang ataupun penawaran wang lebih rendah daripada permintaan wang? Jadi kita akan tengok nanti mana satu. So setakat ini kita tahu bahawa A1 dan B1 money supply akan sama dengan money demand maksud itu. Alright. Okey, yang ini penerbitan secara rajah Kita juga boleh menerbitkan KLM secara matematik ataupun secara algebra. Jadi maklumat yang kita perlukan untuk menerbitkan LM secara algebra mestilah satu maklumat penawaran wang. Kita mesti diberikan berapakah amount money supply. Dan kita juga mesti diberi maklumat fungsi permintaan wang. Dan kita tahu secara teori, fungsi permintaan wang akan sama dengan K0, ini adalah pemalar dia, campur K1Y, so Y ni hubungan positif di antara pendapatan dengan permintaan wang, dan juga K2R. R ni adalah kadar bunga yang menunjukkan hubungan songsang. Itu hubungan negatif di antara kadar bunga dengan permintaan wang untuk tujuan spekulasi. Dan bila kita susun, okay, kita akan dapat, kita grupkan ini This is money supply sama dengan K0 campur K1Y tolak K2R. Bila kita susunkan semula bentuk Y, okay, pendapatan negara keseimbangan akan sama dengan 1 dibagi dengan K1 didarab dengan money supply tolak K0 campur K2R. Kita susunkan semula bersama ini. Okey. Contoh katakan kita diberi money supply 2000. Fungsi permintaan wang 500 campur 0.2Y tolak 600R. Bila kita samakan money demand dengan money supply, kita dapat persamaan ini 2000 sama dengan 500 campur 0.2Y tolak 600R. Kita susunkan semula dalam bentuk Y. So kita akan dapat Y sama dengan 7,500 campur 3,000R. So this is keseimbangan pendapatan negara. Ataupun kita boleh kata this is keseimbangan KLM. Okey, so daripada persamaan ini kita boleh kita tunjukkan contoh Alright. Kita ada 2 titik. Bukan 2, banyak titik A, B, C, D, E. 5 titik. Alright. Okey. Daripada 5 titik ini, 1 titik saja yang menunjukkan berlakunya keseimbangan di pasaran wang. Itu pada titik A kan. Ini. Okey. So pada titik A tak ada masalah. Money demand akan sama dengan money supply. Tetapi 4 titik lagi, titik C, titik B, berada di sebelah kiri ataupun di atas KLM. Dan sudah pasti tak seimbang lah. Okey, iaitu money supply tak sama dengan money demand. Begitu juga 2 titik lagi di bawah LM ataupun di sebelah kanan LM, titik D dan E. Okey. Juga menunjukkan ketidakseimbangan dalam pasaran wang Alright. Jadi cuba bandingkan antara CB, DE, okey, money supply tak sama dengan money demand. Dalam keadaan yang bagaimana? Adakah titik CB
menunjukkan bahawa money supply melebihi money demand ataupun money demand melebihi money supply. Begitu juga titik di bawah LM, DE. Okey, tak seimbang. Tak seimbang dalam bentuk apa? Adakah money demand melebihi money supply atau money supply melebihi money demand? Saya tak akan bincang semua lah, saya bincang satu titik saja. Okey, jadi awak pilih titik mana awak nak. C, B, D, E. Satu titik saja. B kot. Titik B. Kalau B, Prof? B Okey, titik B. Alright, tengok titik B. Tak seimbang money supply tidak sama dengan money demand. Alright, so sekarang kita nak menganalisis. Kalau D, Prof? Ya, D. Tak boleh kita ambil titik B sekarang. Okey, yang lain dia opposite saja titik B Alright, titik B. Kita bandingkan titik B dengan titik A. Apa beza? Dengan penawaran. Okey. Titik B dengan titik A memiliki pendapatan yang sama, betul? Y1 kan? Titik B dengan titik A memiliki pendapatan yang sama. Betul. Okey, jadi maksud dia, kalau B dan A memiliki pendapatan yang sama, maka permintaan wang titik B dan A sama lah, betul tak? Sebab permintaan wang berfungsi kepada pendapatan, betul? Jadi sebab B dengan A memiliki pendapatan yang sama iaitu Y1, maka titik A dan B memiliki permintaan wang yang sama. Faham Alright. Tetapi okey, titik B dengan A memiliki kadar bunga yang berbeza. Titik A kadar bunga R1. Okey, titik B kadar bunga lebih tinggi kan? R2. So apa beza money supply A dengan money supply B? Ada beza tak? Titik B kadar bunga dia R2, tinggi. Titik A kadar bunga dia R1. Ada beza tak money supply A dengan B? Sebab kadar bunga berbeza Money supply berfungsikan kepada kadar bunga kan? Okey? Yang tadi kita dah bincang yang tadi, money supply ada dua faktor yang mempengaruhi dia iaitu kadar bunga dan juga pendapatan kan? Jadi apa berlaku kat sini? Pada titik B. Kadar bunga tinggi, apa jadi pada money supply? Money supply. Money supply berfungsikan kepada kadar bunga dan pendapatan. Dia hubungan positif kan? Okey, yang tadi kita bincang money supply berbentuk tidak anjar sempurna tu. Tapi dalam realiti, jika money supply berfungsi kepada kadar bunga dan pendapatan, money supply akan jadi upward sloping, bercurang positif. Maksud dia, apabila kadar bunga tinggi, apa jadi pada money supply? Mestilah naik kan? Naik. Okey, mestilah naik. Jadi, maksud dia pada titik B, since kadar bunga dia lebih tinggi daripada point A, maka money supply pada point B mestilah lebih tinggi daripada money supply point A kan? Money demand dia sama, A dengan B sama sebab pendapatan mereka sama. Jadi dalam kes ni, money supply point B mestilah lebih tinggi dari money supply point A sebab pada point B kadar bunga tinggi. Jadi kita rumuskan titik yang berada di sebelah kiri ataupun di sebelah atas LM, mana-mana titik B ke C ke, maka money supply melebihi money demand. Maksud begitu. Berlaku lebihan penaruhan kat situ. Okey? Sebaliknya, mana-mana titik yang berada di bawah kaluk LM, contoh katakan kaluk titik E, maka money demand melebihi money supply. Kenapa? Kita bandingkan E dengan A. Okey, E dengan A, kadar bunga sama kan? Sama. Jadi bila sama, money supply dia sama lah. Kan? A dengan E, money supply sama sebab kadar bunga sama. Tetapi A dengan E, pendapatan berbeza kan? Betul. Titik A, pendapatan Y1. Titik E, pendapatan Y2. Jadi kita tahu, pendapatan mempengaruhi permintaan wang. Since pada titik E, pendapatannya lebih tinggi, maka secara automatik permintaan wang pada titik E lebih tinggi daripada permintaan wang point A. Betul? Money supply mereka sama sebab kadar bunga sama. Cuma money demand berbeza sebab point E, permintaan wangnya lebih tinggi kerana pendapatan tinggi. Jadi sebab itu,
pada titik E, maka kelok permintaan wang melebihi permintaan wang melebihi penawaran wang. Faham ya? Alright. Of course ada adjustment lah. Kalau ketidakseimbangan di pasaran wang, dia akan adjust lah sehingga ada seimbang. Maksudnya pasaran kewangan dia akan membuat pembetulan ya. Contoh macam tadi yang kita ada bincang kan. Okey. Jika money demand melebihi money supply, apa jadi? Apa jadi? Money demand melebihi money supply. Tak cukup duit kan? Tak cukup duit orang buat apa? Ambil duit debit. Cairkan duit. Cairkan aset, bukan cairkan duit. Duit tak ada ni. Kita nak duit ni. Cairkan aset. Maksudnya jual bond kan? Okey? Kita jual bond. Tak cukup duit, kita jual bond. So, baru kita dapat duit. Bila kita jual bond, apa jadi pada harga bond? Bond turun. Harga bond turun. Bila harga bond turun, apa jadi pada kadar bunga? Kadar bunga naik. So dia akan bergerak ke atas sampailah dia sentuh LM. Barulah seimbang kan? So itu adjustment yang berlaku lah. Serupa juga pada titik B. Money supply melebihi money demand. Okey, apa awak buat? Banyak duit ni. Beli aset. Beli aset, beli bond. Bila beli bond, apa jadi pada harga bond? Harga bond turun. Beli bond. Takkan beli bond harga turun. Awak beli saham. Beli. Harga saham apa? Naik ke turun? Naik. Mestilah naik, logik begitu kan? Kalau katakan kita beli saham ya, contoh kita berpakat kan, okey, kita nak beli saham, contohlah saham apa? Top Glove sekarang ni tengah naik kan. Kalau awak banyak duit, boleh consider saham Top Glove ya. Itu saham paling bagus lah ni. Kemungkinan lagi sebulan 2 bulan dia akan naik lagi. Top Glove contoh kan. Jadi kita pakat ramai-ramai kan, kita beli Top Glove je. Apa jadi pada saham Top Glove? Naik. Memang naik lah. Ya, sebab sekarang ni katakan positive sentiment kepada saham Top Glove kan. Semua orang beli saham dia, mestilah naik. Jadi kalau kita persangka baik, this is right time to buy lah saham Top Glove. Jadi bila orang buat jangkaan yang sama, semua beli saham Top Glove kan. Confirm lah saham tu naik. Alright. Dan akhirnya bila harga saham naik, kadar bunga turun. Dia akan bergerak daripada B ke A. Maksud begitu Okey? Boleh Boleh. Alright, good. Okay, this is the slope LM. Slope LM ni bergantung kepada DR maksud delta R bagi dengan delta Y ataupun perubahan kadar bunga dia bagi perubahan pendapatan. Itu sama dengan K1 bagi K2 lah. Jadi maksud dia kita boleh kira kecurunan LM apabila kita dapat bezakan DR kat sini bagi dengan DY ataupun delta R bagi dengan delta Y. Jadi dalam kes ni kalau LM dia boleh jadi cerun macam ni. Dia boleh jadi landai. Ataupun boleh tak kalau M jadi mendatar? Dia boleh jadi macam ni, dia bercerun positif kan, tapi agak curam. Ataupun dia boleh jadi tidak anjar sempurna. Boleh tak LM berbentuk tidak anjar sempurna? Possible tak LM berbentuk tidak anjar sempurna? Menegak. Possible kan? Okay? Possible. LM boleh jadi bentuk menegak. Maksudnya kadar bunga tidak mempengaruhi pendapatan lah. Okay? Ataupun kalau LM boleh jadi mendatar. Boleh jadi. LM mendatar je. Alright. Jadi kalau kes LM mendatar, dia sama dengan keadaan perangkap kecairan. Kalau perangkap kecairan, LM mendatar. Maksud begitu. Okey. Jadi bentuk kelok LM ini, sama ada dia bentuk menegak, ataupun dia bentuk mencerun, ataupun bentuk landai, ataupun mendatar, dia akan memberi implikasi yang berbeza kepada dasar penstabilan makroekonomi. Okey, nanti kita akan bincang ni. Apa maksud dia? Alright. Okey, cuba kita consider contohnya. Kita nak menerbitkan ataupun nak mengira kecurunan kelok LM. Dia beri katakan fungsi yang tadilah. Pendapatan sama dengan 7,500 campur 300R. Ini yang kita terbitkan tadi secara algebra. Kalau kita bezakan Y terhadap R, okey. Maksudnya perubahan Y bagi perubahan R ataupun DY over DR, kita bezalah fungsi ni kan. Kita akan dapat 3,000. Sebab ini kira gone lah. Ini maksudnya first order condition ataupun syarat penerbitan pertama kan. So DY over DR 3,000. Tapi yang kita nak adalah DR over DY sebab kecurunan kelok LM adalah mengukur
dr over dy. Bukan dy over dr ya, ataupun perubahan r dibagi dengan perubahan y. Jadi cara dia, bila kita dah dapat dy over dr, maka bila kita inversekan dia, inversekan kita akan dapat, iaitu terbalikkanlah, dr over dy 1/3000. Inilah baru kecurunan kelok LM. Okey? Ataupun cara berikutnya, awak susun dalam bentuk persamaan kadar bunga pula. Jadi awak bawa lah. Okey? Kadar bunga, katakan dalam kes ini 3000R sama dengan Y tolak 7500. Contoh itu kan. Jadi kita susun dalam bentuk persamaan R pula. Okey? So cara yang sama kita akan dapat lah. Corong dia mesti dapat 1/3000. Kalau dalam bentuk tu awak kira lah 0 point bawah tu. Maknanya very small lah. Dia kira sangat curam lah kelok ni ya. Okey, boleh? Ada apa-apa nak tanya sekarang ni? Ada apa-apa pertanyaan? Sadu Prof, okey. Okey Alright. Okey, seterusnya anjakan kelok LM. Ada banyak faktor. Boleh mengalih kelok LM, dia boleh alih ke kiri ataupun alih ke kanan ya, bergantung kepada faktor yang mempengaruhi penawaran wang dan juga faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan wang. Jadi kita akan ambil beberapa contoh je lah. Contoh katakan penawaran wang Kalau kita assume penawaran wang adalah exogen Jadi exogen ni maksud dia kerajaan ataupun bank pusat dia boleh mengawal lah 100% sepenuhnya money supply, maka kita assume penawaran wang adalah exogen. Okey, jadi bila penawaran wang exogen, kerajaan menambahkan money supply. Contoh begini ya. Okey, katakan keseimbangan asal pada kadar bunga R0 di sini ya, apabila money demand bersilangan money supply pada titik A Jadi pada titik A ni kita boleh plotkan, kita akan dapat pada kadar bunga R0 keseimbangan di pasaran wang pada katakan titik A kat sini. Okey, ataupun A1 lah. Maka kita boleh terbitkan 1 kilo LM kosong kat sini. Okey, pada kadar bunga asal R0. Okey, sekarang apabila kerajaan ataupun bank pusat melaksanakan dasar monetary mengembang, money supply akan beralih ke kanan. Jadi kesan dia, keseimbangan di pasaran wang akan beralih daripada A ke B. Kadar bunga akan turun daripada R0 ke R1 kan. Okey. So dalam kes ni, kadar bunga no longer R0. Kadar bunga dah turun dah. Alright. Jadi kesan penurunan kadar bunga tadi, kita plotkan rajah sebelah ni, kita dapat kadar bunga telah turun daripada R0 ke R1 kat sini. So ini memberi implikasi kita akan dapat satu lagi kelok LM yang baru, iaitu kelok LM berganjak ke kanan daripada LM0 ke LM1. Pendapatan kekal pendapatan kekal pada Y0. Sebab permintaan wang tidak berubah kat sini. Yang berubah hanyalah money supply. Jadi bila money supply berubah, automatik kadar bunga akan berubah. Jadi bila kadar bunga berubah, dalam kes ni kadar bunga turun, R0 ke R1, maka kelok LM akan beralih ke kanan. Jadi dalam kes ini kita rumuskan bahawa bila bank pusat melaksanakan dasar keuangan mengembang, meningkatkan money supply akan beralih ke kanan, kesannya kadar bunga turun. Dan penurunan kadar bunga akan mengalih kelok LM ke kanan daripada LM0 ke LM1 sebab kadar bunga turun. Okey, cara yang sama juga kita boleh apply jika bank pusat katakan mengurangkan money supply. Jadi bila mengurangkan money supply shift leftward balik ke kiri. Jadi kadar bunga automatik naik kan. Jadi bila kadar bunga naik, LM balik ke mana? Ke bawah ke atas? Atas. Ke atas. Sebab money supply telah berkurangan, kadar bunga naik lah. Jadi bila kadar bunga naik, maka LM kena bergerak ke atas lah. Okey, jadi kalau LM ini akan beralih ke atas jika kadar bunga naik. Kalau LM akan beralih ke bawah jika kadar bunga turun. Maksud begitu. Jadi mana-mana dasar yang menyebabkan kadar bunga turun, LM balik ke bawah. Mana-mana dasar yang menyebabkan kadar bunga naik, LM beralih ke atas. Okey, cuba awak fikirkan. Katakan money supply tak berubah. Kekal M1. Tapi sekarang ni orang kurang nak pegang wang. Orang pergi shopping guna kad kredit, guna apa-apalah instrumen keuangan. Dia bawa sikit je dalam wallet dia. Apa jadi pada permintaan wang? Kurang pun. Okay, permintaan wang kurang kan? Jadi maksudnya inovasi kewangan menyebabkan orang ramai kurang meminta wang.
Dia bawa duit sikit je ataupun tak bawa duit pun tak apa. Semua boleh pakai kad kredit, debit card. Jadi permintaan wang akan balik ke bawah. Jadi apa jadi pada kadar bunga? Turun. Kadar bunga turun. Bila kadar bunga turun, apa jadi pada KLM? Balik ke kiri ke kiri ke kanan? Kanan. Balik ke kanan. Nampak? Jadi bila berlaku inovasi kewangan yang mengubah kelakuan orang ramai memegang wang, kita tak perlulah bawa duit banyak-banyak ni. Maka permintaan wang akan turun, kadar bunga akan turun, LM balik ke kanan. Jadi dari segi ekonomi, kalau LM balik ke kanan, bagus ke tak bagus? Bagus tak LM balik ke kanan? Bagus ke tak bagus? Bagus kot. Mestilah bagus pada ekonomi. Bila LM balik ke kanan, bagus. Okey, sebab dia akan meningkatkan pendapatan. Kan? Kalau kita ada kelo IS kat sini, sebab ni kita tak ambil kelo IS lagi. Kalau awak letak kelo IS ya, maka IS akan bersilang dengan LM, titik yang baru dan pendapatan naik kan. Jadi maksud dia, kalau kita kaitkan dengan keberkesanan dasar monetary ya, dasar monetary dia akan berkesan sekiranya kelakuan orang ramai dalam memegang wang tu semakin berkurangan. Jadi tugas bank negara ataupun sistem bank membuat pemodenan dalam sistem perbankan. Banyakkan penciptaan inovasi kewangan, contoh kan. So akhirnya orang akan kurang pegang wang. Jadi bila orang kurang pegang wang, maka automatik kadar bunga pasaran akan turun. Jadi bila kadar bunga pasaran turun, dia akan mempengaruhi aktiviti ekonomi. Okey, dan akhirnya aktiviti ekonomi pun akan berkembang. Maksud begitu. Dia sebab tu kalau awak tengok negara yang sistem kewangan dia tak moden kan, apa berlaku pada kadar bunga dia? Tinggi tak kadar bunga dia? Tinggi tak? Kalau awak pergi negara Afrika, sistem kewangan dia boleh katakan agak ketinggalan. Kadar bunga dia tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi kan? Tinggi. Okey. Kalau awak compare di rantau Asia Tenggara kan, rantau Asia Tenggara, kita boleh tengok ada negara Asia Tenggara yang sistem kewangan yang membangun, yang highly developed macam Singapura kan. Malaysia, kita pun kira dengan Singapura at par lah lebih kurang, walaupun Singapura lebih sikit lah. Okay? Tapi kalau kita banding Malaysia dengan Indonesia, sistem kewangan kita lebih baik berbanding Indonesia kan. Lebih membangun lah, lebih pesat. Inovasi kewangan kita lebih banyak lah berbanding dengan Indonesia, Thailand, Myanmar dan lain-lain. Jadi implikasi dia kadar bunga di negara tersebut agak tinggi lah. Okay? Berdasarkan pada hipotesis yang kita bincang ni. The more developed financial system menyebabkan kadar bunga secara relatifnya lebih rendah berbanding dengan negara yang kurang membangun sistem kewangan dia. Maksud begitu. Jadi awak boleh test hipotesis ni. Betul ke tak betul? Jadi awak boleh test, buatlah tesis nanti Awak test hipotesis saya. Adakah sistem kewangan yang lebih membangun menyebabkan kadar bunga di sebuah negara lebih rendah? Boleh buat tesis nanti. Boleh? Ataupun buat group presentation pun boleh. Tapi tajuk awak ada pilih lah. Alright. Okey, seterusnya. Ini saya dah bincang tadi ni. Perubahan permintaan wang. Ini apa ni? Permintaan wang spekulasi. Okey. Apabila berlaku peningkatan permintaan wang untuk spekulasi. Okey, apa jadi? Permintaan wang akan bergerak ke atas. Maksudnya orang pegang wang banyak ni untuk tujuan spekulasi, untuk dia dapat capital gain. Jadi wang cash holding dia tinggi. Tapi cash holding tadi bukan diguna untuk buat perbelanjaan. Cash holding dia tadi dia dipegang duit untuk speculate. Maksud begitu Untuk dia fikirlah strategi membeli aset apa yang dia yang berpotensi to maximize profit dia Jadi kesan dia kalau permintaan wang akan balik ke kanan bila orang ramai menambahkan permintaan wang untuk tujuan spekulasi. Jadi kesannya kadar bunga naik kan. Jadi bila kadar bunga naik, apa jadi pada KLM? Balik ke atas Okey, kadar bunga naik, balik ke atas. Yang berpunca daripada peningkatan permintaan wang akibat peningkatan permintaan wang untuk spekulasi. Jadi kadar bunga akan naik. Jadi sebab tu elemen spekulasi ni tak bagus pada ekonomi kan. Bila banyak sangat elemen spekulasi, dia akan menyebabkan berlaku uncertainty dalam financial market. Jadi bila uncertainty dalam financial market pun dia akan berkesan kepada uncertainty dalam kadar bunga pasaran. Okey? Di kes ni bila
Prof ada mohon bantuan nak masuk balik. Minta accept. Ada seorang saya tak perasan pula. Okey. Dah lama kan kita tinggal ni? baru je. Baru je. Okey lah. Kan dah tinggal lama lah. Okey. Thank you, Prof. Alright. Okey. So dapat beza Maksudnya kalau permintaan wang beralih ke atas, beralih ke kanan, maka kadar bunga akan naik. Jadi bila kadar bunga naik, LM beralih ke atas atau beralih ke kiri. Maksud itu. Okey, boleh? Okay. Alright. Good. Okey, yang ini secara contoh matematik lah. Contoh matematik ni awak kena faham yang asal. Okey. Jadi maksudnya kita boleh menentukan kesimbangan, okey, kesimbangan di pasaran wang pada setiap kadar bunga ataupun setiap tingkat kadar bunga dan pendapatan jika kita diberi maklumat fungsi LM. Ini adalah fungsi LM iaitu Y yang asal katakan fungsi LM yang asal Y sama dengan 1400 campur 100R. Ini maksud begitu Jadi kita boleh mengira kesimbangan pendapatan pada pelbagai tingkat kadar bunga lah. Contoh kalau kadar bunga 5% kan. Jadi bila kadar bunga 5%, kita akan replace R sama dengan 0.05 kat sini lah. Jadi Y sama dengan 1400 campur 1000 darab 0.05. Maka kesimbangan pendapatan adalah 1450 lah maksud itu Awak tukar saja Apabila kadar bunga naik ke 10%, awak tukar lah. Y 1400 campur 1000 darab 0.1. Dapatlah 1500 kan. Maksud begitu. Okey. Sekarang kalau kita andaikan berlaku peningkatan permintaan wang spekulasi ataupun autonomous sebanyak 100 pada setiap tingkat kadar bunga 5% dan 10%. Maksud begitu. Yang asal adalah 1600 campur 1000. Yang asal kat sini. LM kosong ini yang baru sorry Yang asal adalah pada LM kosong Y sama dengan 1600 campur 1000R. Cara yang samalah. Maksudnya kalau kadar bunga 5%, kita replace, dia dapat 1650 Kadar bunga 10%, kita akan dapat 1700. Maksud begitu Okey. Jika berlaku peningkatan permintaan wang untuk tujuan spekulasi autonomous sebanyak 100, jadi kita telah beri contoh kes ni kan. Okey. Apabila berlaku peningkatan permintaan wang untuk tujuan spekulasi, MD akan beralih ke kanan ataupun ke atas. Kesan dia, kalau LM mesti beralih ke kiri. Sebab kadar bunga naik kan. Sekarang kita nak proof secara matematik dia. Betul tak? Bila permintaan wang spekulasi autonomous dia naik sebanyak 100. Jadi awak kena susun semula fungsi Y ni. Jadi kita akan dapat Y yang baru sekarang adalah Y sama dengan 1400 campur 100R. Faham Okey. Jadi kita susun semula, kita akan dapat bila kadar bunga 5%, maka pendapatan kita telah berkurangan. Yang asal tadi 1650, sekarang dah turun ke 1450. Pada kadar bunga 10%, yang asal tadi 1700, tapi sekarang 1500. Pesan daripada peningkatan permintaan wang untuk spekulasi sebanyak 100. So secara matematik ataupun secara rajah dia akan balik ke kiri. Okey, boleh yang lain contoh yang sama lah. Ini awak kena tengok slide dan cuba faham lah. Yang penting awak kena tahu bagaimana nak terbitkan fungsi Y Okey, Y berfungsikan kepada bla bla ini. So cara nak menerbitkan fungsi Y, samakan money demand dengan money supply kan. Bila kita samakan money demand dengan money supply, kita akan susun dalam bentuk Y Y berfungsikan kepada apa? Okey. Alright. Boleh? Ada pertanyaan sekarang? Tak ada. Prof, kalau untuk bab ni, kita guna soalan aplikasi ke atau teori semata Dua-dua sekali. Untuk kalau soalan dua-dua sekali akan ditanya secara rajah, secara matematik, aplikasi. Tapi saya boleh test kepahaman awak, nak tengok awak faham tak faham. Okey. Terangkan kesan. Contoh saya bagi soalan terbuka kan.
pada pandangan anda, terangkan kesan inovasi keuangan terhadap keseimbangan pasaran wang. Contoh kan. Boleh juga saya tanya, dan apa pandangan anda bahaskan sekiranya semakin maju sektor keuangan sebuah negara, apa implikasi kepada dasar monetary? Adakah dasar monetary berkesan ke semakin tak berkesan apabila semakin membangun sistem keuangan sebuah negara? Itu isu yang sering dibahaskan oleh Bank Pusat. Okey, Bank Pusat nak tahu kalau mereka melaksanakan pembaharuan ataupun melaksanakan satu dasar yang boleh membangunkan sistem keuangan Malaysia, contoh kan, adakah langkah tersebut menyebabkan sistem ataupun menyebabkan dasar keuangan yang dilaksanakan oleh bank negara semakin efisien, semakin berkesan? Itu isu dia. Bank negara buat macam-macam dasar nak bangunkan sektor keuangan. Kita ada Financial Sector Master Plan, kan? Kita ada pelan pembangunan pasaran keuangan, pelan pembangunan pasaran modal untuk kita mendalamkan lagi sistem keuangan, untuk kita pelbagaikan lagi aset-aset keuangan. Okey, jadi persoalannya, given katakan the current financial sector development, adakah ianya berkesan untuk memastikan dasar monetary Bank Pusat semakin efisien, semakin efektif untuk menstabilkan ekonomi negara ataupun untuk mengawal inflasi? Macam mana? So ada banyaklah school of thought. Ada yang kata financial sector development yang semakin membangun menyebabkan semakin sukar bank negara nak kawal inflasi dia. Ada juga yang kata semakin membangun sistem kewangan semakin bagus ataupun semakin berkesan dasar kewangan. Dan ada kita akan tengoklah kes tadi. Jadi itu memerlukan ahli ekonomi membuat kajian lah. Di tugas kita sebagai ahli ekonomi, kita kena menyelidik lah. Ambil data-data dan kita test hipotesis tadi. Betul ke tak betul? Okey. Okey, yang ini adalah Kelo LM. Jadi Kelo LM kita boleh bagi kepada 3. Okey. Jadi yang pertama, Kelo LM yang vertikal. Ini vertikal. Kelo LM yang bercurang positif. Okey. Dan Kelo LM yang flat. Nampak? Jadi 3 bentuk Kelo LM ini sebenarnya dia apa yang kita panggil, ada kaitan dengan 3 pemikir ahli ekonomi ataupun 3 kumpulan pemikir ahli ekonomi. Sebab itu kita panggil ada pahaman klasik, jeda klasik. Jadi bagi pahaman klasik, Kelo LM adalah berbentuk menegak, vertikal. Ini pahaman klasik. Kenapa? Sebab mengikut pandangan klasik, permintaan wang tidak berfungsikan kepada kadar bunga, mereka kata. Permintaan wang hanya dipengaruhi oleh pendapatan. Itu pahaman klasik lah. Jadi disebabkan permintaan wang tidak berfungsikan kepada kadar bunga, maka klasik merumuskan bahawa Kelo LM akan berbentuk tidak anjal sempurna begini. Maksud dia, sebarang perubahan kadar bunga tidak akan mengubah output. Okey? Maksud begitu Alright. Yang kedua adalah jeda pertengahan, kita panggil intermediate. Jeda pertengahan ni maksud dia hubungan positif lah antara kadar bunga dengan pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggilah kadar bunga. Dan satu lagi jeda adalah jeda Keynes. Okey, jeda Keynes maksud dia Kelo LM akan berbentuk horizontal, mendatar. Begini. Alright. Jadi bila Kelo LM berbentuk mendatar, maka Keynes merumuskan ataupun mengaitkan situasi ini merujuk kepada apa? LM mendatar merujuk pada apa? Situasi? Pendapatan meningkat, kadar bunga tetap sama. Okeylah. Situasi ini merujuk kepada satu situasi yang setelah nyatakan tadi, iaitu kadar bunga dah tak boleh nak berubah dah. Kadar bunga sama. Kadar bunga sama. Kadar bunga nak hampir kosong ni. Tidak boleh berubah ni. So ini situasi apa? Perangkap kecairan. Perangkap kecairan yang tadi. Okey, bijak. Okey, perangkap kecairan apabila berlaku jeda Keynes, iaitu LM berbentuk mendatar, kadar bunga dah flat. Okey, dah tidak boleh berubah dan menghampiri kosongan. Maka ini adalah jeda Keynes, iaitu perangkap kecairan. Jadi kita boleh bayangkan, jika beginilah nature LM, ada 3 jenis ni, jeda klasik, jeda pertengahan, jeda Keynes. Okey, kalau kita diberi Kelo IS, kalau awak lakar Kelo IS,
Okay, investment saving. Maka kita boleh tengok apa kesan kepada ekonomi, ya, keseimbangan. Okay, bagi ketiga-tiga jeda tadi. Contoh katakan, okay, jeda klasik. Contoh kan, jeda klasik, LM bentuk begini. Okay, berbentuk menegak. Jadi kalau bank, kalau apa tu, kerajaan melaksanakan pengembangan fiskal, agak-agak berkesan tak? IS balik ke kanan. LM menegak, jeda klasik, IS balik ke kanan. Macam mana? Apa jadi pada kadar bunga? Awak boleh lakar sendiri, kena awak lakar, LM menegak. Okay, cuba buat praktis, ya. Lakar, ambil sekeping kertas, awak lakar, okay. Kadar bunga pasti menegak, kadar bunga, mendata, pendapatan. Sekarang ni jeda klasik ni. Klasik mengandaikan LM menegak. Kenapa LM menegak? Sebab klasik beranggapan permintaan wang tidak berfungsikan kepada kadar bunga, dia tak? Sebab klasik beranggapan motif utama pemegang wang adalah untuk motif urus niaga sahaja. Tak ada kena-mengena dengan motif spekulasi dan awasan. Orang pegang duit untuk urus niaga saja. Jadi maka permintaan wang tidak responsif pada kadar bunga. Jadi LM menegak. Okey, jadi persoalan saya, jika awak lakar kelok IS yang berceruk negatif, awak akan dapat satu kadar bunga kan? Dan awak gerakkan sekali lagi IS ke kanan. Apa jadi pada kadar bunga? Naik ke turun? Naik. Naik, Kadar bunga naik. Apa jadi pada output? turun. Turun. Output. Ha. Output. Naik lah. Macam mana boleh naik? Awak ada lakar rajah tak? Ada. Cuba lakar rajah. Apa jadi? Ada. Output sama Output sama lah. Kan? Oh, Sebab LM dah vertikal kan? Hmm. LM vertikal, jadi maksud kalau kita gerakkan IS, output kekal kan? Dan kesan sekarang kadar bunga naik. Jadi kita boleh rumuskan bahawa jika berdasarkan jeda klasik, LM yang berbentuk tidak anjar sempurna, sebarang dasar yang mengubah IS, itu sektor benar, kerajaan tingkatkan G ke, ataupun investment naik ke, apa-apa, maka ekonomi tidak akan berubah. Ekonomi kekal di tahap asal, tapi kadar bunga akan naik. Nampak kan? Okey? Sebenarnya berlaku complete crowding out dalam ekonomi. Kenapa kadar bunga naik tinggi kat situ, nantilah kita bincang minggu depan, kenapa benda tu boleh berlaku, So saya nak bincang slide baru pun agak masa tak cukup. Okey, untuk bab yang ke-8. Okey, bab yang ke-8 actually simple saja bab tu. Jadi mungkin awak boleh fahamkan dulu konsep IS. Okey. Dan IS, LM, lepas tu kita akan gabungkan IS, LM dalam satu rajah untuk kita membahaskan keberkesanan dasar-dasar ekonomi. Contoh dasar fiskal, dasar monetary. Okey, jadi kalau kita boleh rumuskan jeda klasik kan, jeda klasik macam tadi, mengikut jeda klasik, dasar fiskal tidak berkesan langsung untuk menstabilkan ekonomi. Sebab bila kerajaan tingkatkan G, kadar bunga naik tinggi sangat. Jadi bila kadar bunga naik tinggi sangat, dia akan crowd out, dia panggil kan. Dia akan menghimpit keluar pelaburan swasta. Akhirnya jangka panjang output kekal. Maksud begitu. Okey, faham Pernah dengar tak konsep crowding out effect? Tak pernah. First time dengar Tak pernah. Ya. Okey, konsep dia, mungkin saya boleh tutup saja sekejap Saya stop sharing. Okey. Saya lukis saya cuba buka buat sekejap Alright, sudah. Dan saya present window. Mana buat saya? Tak nampak pula buat
Nampak tak buat saya? Tak nampak? Ada. Nampak? Sekejap ya. Apa, tak keluar pula dekat skrin saya. Kita proses. Okey, nampak tak buat saya? Ada. Dah kan? Nampak ya? Nampak. Alright. Okey, sekarang ni saya nak lukis rajah. Contoh ya. Saya boleh guna, ini awak kena belajar lah. Bagaimana nak lukis rajah Boleh guna, katakan inilah. Biasa saya guna ni, shape. Okey, tekan apa lah Okey. Nampak kan? Nampak? Nampak. Ada. Okey. Ini rajah kan? Okey, yang ni awak saya tak tulis lah. Pasti menegak kadar bunga ya. Kadar Okey. bunga pasti mendatang pendapatan kan? Alright. Okey. Now saya nak lukis kelo LM. Sorry. Saya nak lukis kelo LM. Jadah klasik. LM dah bentuk begini kan? You see? Menegak. Okey. Menegak. Ini jadah klasik Kenapa bentuk menegak? Tak ada kesan Mengikut klasik, permintaan wang tidak dipengaruhi oleh kadar bunga. oleh kadar bunga. Permintaan wang hanya dipengaruhi oleh pendapatan untuk motif urus niaga sahaja kan? Jadi mana-mana permintaan wang yang tidak dipengaruhi oleh kadar bunga, maka kelo LM dia menegak lah. Okey, sekarang saya nak lukis kelo IS pula. Okey, ni kelo IS saya. Okey. Jadi nak bagi awak faham sikit, saya lukis lah Saya letak sini. Okey, ni katakan kelo IS. Kosong. Okey. Boleh Yang ini mana tadi? Okey, yang ini katakan kelo Bunga. LM. Okey, ini kelo LM LM kosong. Okey, jadi kalau nak tentukan kadar bunga keseimbangan kat sini lah kan? Okey, tak apa, boleh lukis. Sekejap je. Okey, this is kadar bunga keseimbangan. Nampak? Kan? Okey, Ya. boleh ajar Okey, gitu Okey, tadi kita andalkan dalam jadah klasik apabila katakan kerjaan melaksanakan dasar fiskal mengembang. So kesan dia IS balik ke kanan kan? Nampak? Kanan. Okey. Dari IS kosong ke katakan now kita ada IS 1. Macam gitu. Okey. Jadi kalau kita detailkan lagi kesan dia, kesan pelaksanaan dasar fiskal mengembang tadi, nampak? Apa jadi kat sini? Pada kadar bunga katakan R0 kat sini. Okay, katakan saya letak ni kadar bunga R0 Kadar bunga R0. Apa jadi kat sini? Ini pendapatan lah. Okey, pendapatan katakan pada Y0 lah Oh, sorry. Ini saya boleh copy je. Copy saya paste kat sini. Paste. Okey, saya boleh lama mana dia? Hilang. Pendapatan mana pula ini tadi? Okey, katakan ini kena kecilkan hilang pula. Saya paste lah kita. Paste. Okey, saya buat kat sini lah. Tengok Saya paste sekali lagi. Biasa tak guna graf macam ni? Buat lakar graf macam ni? Tak pernah. Ini kena belajar lah. Nanti nak buat tesis apa ni kan? Ini skill-skill ni penting. Okey, so ini adalah pendapatan katakan Y0. Kat sini saya boleh ajar kat sini. Okay, ini pendapatan Y0 kat situ. Okey, ini pendapatan Y1 contoh kan? Okey, nampak?
So, bila kerajaan melaksanakan dasar fiskal mengembang, IS balik ke kanan dari IS0 ke IS1 kan. So, permulaan dia ekonomi akan bergerak daripada titik A kat sini tekan ke sini. Nampak? Ini jangka pendek ni, ini dalam jangka masa pendek. Jadi pada kadar bunga yang sama, R0, ekonomi akan bergerak ke Y1. Okey, apa jadi pada titik sini? Pendapatan bertambah. Okey, pendapatan bertambah. Titik ni dia hanya berada di atas kilo IS yang baru kan. Maksud dia pasaran barang saja seimbang kat sini. Betul? Pasaran barang seimbang sebab titik ni berada di sepanjang kilo IS yang baru. Jadi mana-mana titik yang berada di sepanjang IS, pasaran barang seimbang iaitu I sama dengan S. Investment sama dengan saving. Tetapi sektor kewangan seimbang tak seimbang? Sektor kewangan. Seimbang. Macam mana seimbang pula? Sektor kewangan seimbang mesti berada di atas LM. Titik ni macam kat sini, dua-dua seimbang. IS bersilang dengan LM. Seimbang kan? Pasaran barang seimbang, pasaran kewangan pun seimbang. Kat sini, pasaran barang seimbang. Pasaran wang tidak seimbang sebab titik ni berada di bawah LM kan? Betul? Faham ya? Kita dah bincang tadi. Okey. Jadi kalau pasaran wang tidak seimbang, kat sini dalam keadaannya bagaimana? Money demand melebihi money supply ataupun money supply melebihi money demand? Dah bincang tadi tak? Demand lebih. Money demand melebihi money supply kan? Jadi maksud kat sini, okey, pasaran barang seimbang tapi pasaran wang tidak seimbang. Money demand melebihi money supply. Kenapa? Senang saja sebab kadar bunga sama. Jadi kadar bunga sama, sini dengan sini, money supply dia sama lah. Okay. Tetapi pendapatan point ini lebih tinggi kan daripada yang asal R0. Jadi maksud dekat sini, mestilah permintaan wang lebih tinggi. Kenapa tinggi? Sebab money Y lebih tinggi kan. Okay. Jadi titik ni money demand melebihi money supply. Jadi tidak berlaku keseimbangan di pasaran wang. Jadi apa kita buat? Kita nak duit banyak ni. Kait dengan konsep tadi. Money demand melebihi money supply maksud dia berlaku kekurangan tunai ataupun cash dalam ekonomi. Jadi kita nak duit banyak ni. So nak duit banyak awak buat apa? Cairkan. Masyarakat akan mencairkan aset-aset keuangan. Dia akan cairkan bond lah. Dalam konteks kita akan jual bond kan. Jadi bila jual bond, apa jadi? Harga bond jadi turun. Bond turun. Yes, harga bond turun. Apa jadi pada kadar bunga? Kadar bunga naik. Kadar bunga akan naik. Jadi kadar bunga akan bergerak sampailah dia seimbang dekat sini. Nampak? Dan akhirnya dia akan menghasilkan tingkat kadar bunga yang baru yang lebih tinggi. Kadar bunga naik. Jadi asal tadi, bila kerajaan meningkatkan G melalui dasar fiskal jangka pendek pendapatan naik. Nampak? Sini kan? Betul? Jangka pendek pendapatan naik. Y0, Y1 kat sini. Tapi titik sini hanya berlaku keseimbangan di pasaran barang sahaja. Pasaran wang tidak seimbang. Jadi kita telah lihat tadi, pasaran wang tidak seimbang dalam bentuk money demand melebihi money supply. Jadi bila money demand melebihi money supply kat sini, orang ramai akan mencairkan aset. Dia akan jual bond. Jadi bila jual bond, harga bond akan turun. Kadar bunga akan tinggi. Dan bila kadar bunga tinggi, apa jadi pada pelaburan, apa jadi pada penggunaan? Kadar bunga tinggi ni, apa jadi pada pelaburan? Turun. Mestilah turun. Nampak? Inilah nak kait konsep crowding out. Maksud dia, pelaksanaan dasar fiskal mengembang dalam kes klasik akan menyebabkan peningkatan pendapatan berlaku dalam jangka masa pendek saja. Tapi dalam jangka masa panjang, bila kadar bunga naik daripada R0 ke R1, maka dia akan mengasak keluar pelaburan swasta. Jadi inilah kita namakan sebagai crowding out effect, iaitu peningkatan G akan meningkatkan kadar bunga. Maksud itu ya? Jadi kita boleh lakarkan dalam bentuk, katakan sinilah. Okey, awak boleh buat dalam bentuk, konsep crowding out very simple ya. Maksud dia, bila kerajaan meningkatkan G, peningkatan ya, peningkatan G, so kesan dia apa jadi? Kesan dia
Peningkatan G akan meningkatkan kadar bunga kan? Jadi awak boleh buatlah. Saya tak ada langkah dalam bentuk tu ya. Okey. Peningkatan G akan meningkatkan kadar bunga, bila peningkatan kadar bunga akan mengurangkan pelaburan swasta. Jadi kesan dia berlaku complete clearing out effect kat sini. Iaitu peningkatan G akan menyebabkan berlaku asakan keluar pelaburan swasta dengan jumlah yang sama dan akhirnya pendapatan tidak berubah, kekal pada Y0. Okey, dan kadar bunga naik. Jadi dalam kes klasik, dasar fiskal tidak berkesan untuk mempengaruhi pendapatan negara. Maksud begitu. Okey, boleh? Nanti detail kita akan bincang minggu depan lah bab 8 tu. Jadi saya rasa bab 8 tu very simple. Kalau awak faham konsep IS, LM, 3 JEDA tadi dia awak bahaskan. Keberkesanan dasar disebabkan oleh perubahan dasar fiskal ke, dasar kewangan ke, yang apa ni dipengaruhi oleh 3 JEDA LM tadi ya. JEDA klasik, JEDA pertengahan dan juga JEDA kids. Alright. Okey, boleh? Boleh Prof. Alright. So pukul 11.10 ya. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Prof, exam nanti confirm sampai Ahad kan? Saya akan bagi dalam tempoh 4 ke 8 jam seperti yang kita dah setuju tadi ya. Jadi saya akan upload dalam UKM Polio dan juga dalam WhatsApp pada lewat hari Jumaat lah kot Jumaat malam. Okey. Jadi awak ada masa 48 jam lah. Lebih sikit tak apalah. Okey lah, boleh. Tak apa-apa. Okey Prof, terima kasih. Berapa soalan Prof? Bab 1 hingga bab 6 ya. Bab 1 hingga bab 6. 6 soalan lah. Satu bab, satu soalan. Baik Prof, terima kasih. Jawab semua. Okey, awak boleh bincang dengan kawan-kawan. Tapi pastikan janganlah tiru bulat-bulat. Awak boleh bincang tapi hasilkan jawapan yang berbeza Okey. Alright. Okey, Prof. Okey, so jumpa minggu depan kan? Minggu depan kita ada kuliah ke tak? Okey, Prof. Minggu depan kita ada kuliah Ada ke? Sebab kita kurang satu kan? Tapi besok ikut schedule. Patutnya minggu depan tak ada kuliah kan? Boleh tak kita buat kuliah juga? Saya boleh. Boleh